Itulah yang kita tuntut merdeka pada tahun 57. Lepas tu kita dah jalan pemerintahan tu. Itulah satu masa yang penting dalam sejarah kita, negeri kita ini, iaitu saya terima surat daripada Cintian. Cintian dia katakan pegawai kanan Ching Peng minta nak jumpa dengan saya. Kalau saya bersetuju, masukkan dalam akhbar, dalam ruangan advertisement. Saya pun pergilah jumpa dengan High Commissioner, bagi tahu hal-hal ini semua, dan juga saya beritahu kepada dia perjumpaan dengan Ching Peng ni sangat penting. Jadi saya mau nak jumpa dengan dia, dapat kebenaran kerajaan British kerana dia pemerintah negeri ini, saya akan jumpa. Dia tak bersetuju. Saya jumpa Ching Peng. Habis tu saya kata bersetuju tak bersetuju, saya mesti jumpa dia. Kalau itu dia kata beginilah, dia nanti atur satu hari suruh saya jumpa dengan semua dia punya general, admiral, semua pegawai askar dia ni semua, jumpa dengan Governor Singapura, dengan Commissioner General Singapura, dan minta pendapat dia orang, dan High Commissioner Malaysia sama. Jadi apabila saya fikirkan ni, saya seorang nak berjumpa dengan pegawai-pegawai besar dia semua, apa caranya yang saya nak boleh mendapat kemenangan. Jadi dengan itu saya telefon dekat David Marshall, minta dia datang sama sebagai kawan dengan saya supaya dapat kita bercakap. Jadi apabila David Marshall pun bersetuju, dan pada petang itu saya sampai Singapura, terus pergi rumah Governor Singapura, resident Governor Singapura, dan di situ jumpalah dengan pegawai besar-besar dia, rumah General, Admiral, dengan High Commissioner, Commissioner General, dan David Marshall ada situ. Apabila bercakap tu, dia orang bangkang tak bagi saya jumpa. Saya kata macam mana boleh bangkang tak bagi saya jumpa? Kita duduk berlawan dengan Ching Peng nak jumpa dengan saya. Kita kena ambil tahu apa kehendak dia. Dan dia ni, tadi David Marshall telah masuk belah dia sama. Tinggal saya seorang, lawan dengan British, lawan dengan David Marshall pula. Jadi akhirnya dia orang bersetuju saya jumpa, kerana saya nak jumpa juga. Tapi syaratnya tak boleh ambil keputusan dengan Ching Peng. Saya kata saya tahu mana komunis pernah buat keputusan apabila berunding dengan orang lawan dia tu. Jadi tak saya bimbang. Nombor dua, jangan saya berjabat dengan Ching Peng. Saya gaduhlah hal itu. Jadi dah bersetuju jumpa. Petang tu naik kereta api daripada Singapura terus mari ke Sebarang Pai. Apabila sampai Sebarang Pai, naik motorcar terus pergi ke Baling. Di sekolah Inggeris Baling itu, di situlah tempat kita nak berjumpa. Masa di Baling itu, pihak British, John Davis, adalah yang kenal Ching Peng, yang biasa kerjasama Ching Peng, pergi sambut Ching Peng dalam hutan. Dan tempat-tempat dah tentu dah. Apabila sambut Ching Peng dalam hutan tu, datang dia duduk di dalam rest house. Di situ diberikan layanan kepada dia. Esok pagi kita berjumpalah dengan Ching Peng di dalam sekolah Baling itu. Jadi dalam sekolah Baling itu, saya telah sebutkan, itulah tempat mula kemenangan Perikatan Berjuang dengan Komunis. Di situ apabila kita berjumpa dengan Ching Peng, David Marshall barangkali disuruh oleh kerajaan British hangatkan hati Ching Peng ni dengan keluar cakapan-cakapan. Akhirnya sekali Ching Peng kata dia komunis, Tengku bukan komunis. Di antara Tengku dengan saya tak boleh nak bekerja sama.
Jadi begitulah masa David Marshall kata kalau kita dapat merdeka, engkau boleh kalau tak senjata engkau tu dan ambil bahagian dalam kemerdekaan dan pilihan raya sebagaimana parti-parti demokratik. Dia kata dia komunis, mana tak boleh buat begitu. Dia tak mau letak senjata. Jadi apabila kita dah mundur, saya bimbang takut British dia buat kepada Jinping, saya hantar dia sendiri pergi sampai dalam hutan Great. Apabila dia dah masuk hutan, saya tunggu setengah jam. Habis itu saya naik helikopter balik. Jadi apabila saya dah bertemu dengan Jinping itu dan dapat tahu daripada mulutnya sendiri bahawa dia akan tubuh kerajaan pemerintahan ke ini, kalau dia menang pemerintahan komunis, saya pun pergilah. Rata-rata serata cawak dah ratau daripada kiri kanan, daripada utara sampai selatan, timur sampai barat dalam negeri kita ini, serata kampung. Saya bawa lah saya punya dakwah tu, kempen saya tu, barulah rakyat faham. Orang Cina pun dia takut juga kalau komunis nak perintah. Jadi dengan kerana itulah perjuangan kita lawan komunis berubah. Serata-rata tempat komunis undur. Jadi pada tahun lepas pada perjumpaan dengan Jinping tu, saya boleh dah tukar corak Zorarat sini dengan mengadakan wide area. Tapi kerajaan British, orang askar ni rasa bimbang lagi. Jadi dengan kerana itu kita berjuang pada bulan Julai tahun 60, nampak yang komunis sudah tidak ada kekuatan lagi. Ada dalam negeri kita ini, di sana sini adalah memang dia duduk macam mana pun di tempat-tempat yang dia duduk kita tak tahu, kerana dia Cina, banyak kan Cina di sini. Tapi perjuangan dia itu tak ada begitu dahsyat lah. Kita dengar kejadian di satu tempat, pegawai security ni, keselamatan ni nanti pergi berjuang dengan dia. Jadi tak ada bahaya banyak dah. Kita masa itu telah jalankan kuasa pemerintahan negeri ini dengan keadaannya selamat. Jadi macam mana saya sebutkan tadi, saya telah beritahu ke British saya nak merdeka 2 tahun kurang pada saya janji maula tu. Saya tak ceritalah yang saya kena basah hujan di rumah saya tidur tu. Tapi saya kata tak nak pasal lagi yang kita nak hubung terus 4 tahun nak merdeka. Saya mau merdeka dalam 2 tahun. Maknanya pada masa tu tak lama lagi dah lah. Jadi 57 saya minta bulan 31 hari bulan. Kemerdekaan negara telah berjaya disebabkan pegangan yang kuat dari awal kepada dasar yang realistik dan pragmatik serta penolakan terhadap sentimen Nusantara yang sempit. Sebaliknya, percaya kepada masyarakat majmuk di samping menentang komunisme, ekstremisme dan fanatisme. Penghayatan sejarah sebenar sangat penting bagi pembentukan masyarakat yang sensitif terhadap anasir-anasir yang memperteguh atau meruntuhkan negara. Saudara, negara akan terus menghadapi ancaman dari semasa ke semasa. Kedatangan ancaman yang lebih sofistikated akan menyulitkan untuk dikesan jika kita tidak menghayati sejarah. Pastinya, yang akan menyelamatkan kita ialah pegangan terus-menerus kepada masyarakat berbilang kaum, sikap toleransi serta penolakan terhadap ekstremis. Saudara, banyak lagi kisah-kisah tungku yang akan mengisi ruang galeri perdana, ringkas namun padat. Sebelum berpisah, satu pesanan daripada saya, ingat galeri perdana. Kita jumpa lagi.